Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazlan Sabli yang mempunyai sedikit pengalaman di dalam penerangan dan juga begitu uh, politik. Mungkin saya jauh lemah. Tetapi apa yang saya ingin utarakan adalah berkenaan dengan kempen-kempen pilihan raya yang kini dijalankan oleh semua parti-parti, termasuk parti-parti utama, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional dan juga parti-parti yang lain seperti Warisan. Apa yang kita perlihatkan bahawa setiap parti-parti ini menjalankan kempen-kempen yang konservatif, kempen-kempen yang tidak ada bezanya dengan kempen-kempen pilihan raya sebelum ini. Lebih yang diutamakan adalah mengikut beberapa slogan kestabilan dan kemakmuran. Rakyat Malaysia stabil, rakyat Malaysia tidak terlibat di dalam mana-mana rusuhan, tidak terlibat dengan konfrontasi-konfrontasi terhadap kerajaan. Tetapi kemakmuran menjadi suatu permasalahan besar di dalam negara. Apa yang dimaksudkan dengan kemakmuran? Barang naik, harga-harga barang naik dan juga kos kehidupan meningkat. Ini akan berterusan. Jika kita lihat di sebelah Ukraine dan juga Rusia sedang mengalami perang besar dan kemungkinan perang nuklear akan terjadi. Begitu juga penglibatan Amerika, NATO dan keseluruhan kesatuan Eropah, iaitu ini akan mengakibatkan tahun-tahun mendatang negara kita secara seluruh dunia akan mengalami kemelisitan ekonomi dan kadar inflasi yang mula naik, OPR kita yang mula hampir 2-3 bulan sekali akan naik. Jadi apa yang akan terjadi adalah negara yang akan dipimpin nantinya akan menjadi satu cabaran bagi pemimpin untuk mengatasi masalah-masalah ini. Sepatutnya dalam ceramah-ceramah, di samping menjurus kepada masalah-masalah kecil seperti longkang tersumbat atau jalan tak diturap, jalan berlubang, kemajuan daerah tidak mencapai tahap yang diharapkan, harus difahami bahawa ahli-ahli parlimen yang dipilih ini apabila dilantik menjawat jawatan sebagai kabinet, menteri-menteri kabinet, mereka ini fokus utama adalah melaksanakan dasar-dasar kerajaan ataupun menzahirkan dasar-dasar baru bagi memastikan bahawa Malaysia dan rakyatnya akan mendapat manfaat yang lebih baik. Soal kecil seperti longkang tersumbat atau jalan tak berturap, itu pastinya jabatan-jabatan tertentu akan melaksanakan kerana di bawah menteri terdapat agensi-agensi lain yang memantau hal-hal seperti ini. Jadi di dalam hal ini, saya tidak melihat ada seorang pun pemimpin yang boleh memberi satu warna baru di dalam The Rising Malaysia ataupun Malaysia yang meningkat, kecuali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan kerana saya melihat beliau ataupun Pakatan Harapan, walaupun di dalam Pakatan Harapan atau apa parti sekalipun mempunyai kelemahan, tetapi beliau mempunyai akses kepada seluruh dunia, kepada badan-badan besar di seluruh dunia yang mungkin boleh kita guna pakai untuk negara menciptakan peluang-peluang pekerjaan baru kepada rakyat Malaysia, menciptakan kluster-kluster industri baru seperti industri pertahanan, industri pharmaceutical, industri aviation, industri angkasa dan yang lain-lain. Apa yang saya maksudkan adalah beliau mempunyai kapasiti untuk
meraih atau mendapatkan pelabur-pelabur baru dan menciptakan satu peluang bagi rakyat Malaysia, baik ianya dari segi pendidikan, kursus-kursus baru yang boleh anak-anak bangsa mempelajarinya, begitu juga peluang-peluang pekerjaan baru, kerana beliau sendiri sangat terdedah kepada badan-badan atau organisasi antarabangsa, dan beliau juga lebih dikenali daripada pemimpin-pemimpin yang sedia ada di dalam parti apa sekalipun dalam Malaysia. Kewibawaan dan kredibiliti beliau boleh membawa Malaysia ke satu tahap yang akan disegani oleh seluruh dunia. Walau bagaimanapun, saya mengucapkan selamat mengundi dan mudah-mudahan Malaysia dan juga seluruh rakyatnya selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazlan Sabli yang mempunyai sedikit pengalaman di dalam penerangan dan juga begitu politik. Mungkin saya jauh lemah, tetapi apa yang saya ingin utarakan adalah berkenaan dengan kempen-kempen pilihan raya yang kini dijalankan oleh semua parti-parti, termasuk parti-parti utama, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, dan juga parti-parti yang lain seperti Warisan. Apa yang kita perlihatkan bahawa setiap parti-parti ini menjalankan kempen-kempen yang konservatif, kempen-kempen yang tidak ada bezanya dengan kempen-kempen pilihan raya sebelum ini. Lebih yang diutamakan adalah mengikut beberapa slogan kestabilan dan kemakmuran. Rakyat Malaysia stabil, rakyat Malaysia tidak terlibat di dalam mana-mana rusuhan, tidak terlibat dengan konfrontasi-konfrontasi terhadap kerajaan. Tetapi kemakmuran menjadi suatu permasalahan besar di dalam negara. Apa yang dimaksudkan dengan kemakmuran? Barang naik, harga-harga barang naik dan juga kos kehidupan meningkat. Ini akan berterusan. Jika kita lihat di sebelah Ukraine dan juga Rusia sedang mengalami perang besar dan kemungkinan perang nuklear akan terjadi. Begitu juga penglibatan Amerika, NATO dan keseluruhan kesatuan Eropah, iaitu ini akan mengakibatkan tahun-tahun mendatang negara kita secara seluruh dunia akan mengalami kemelesetan ekonomi dan kadar inflasi yang mula naik, OPR kita yang mula hampir 2-3 bulan sekali akan naik. Jadi apa yang akan terjadi adalah negara yang akan dipimpin nantinya akan menjadi sebuah satu cabaran bagi pemimpin untuk mengatasi masalah-masalah ini. Sepatutnya dalam ceramah-ceramah, di samping menjurus kepada masalah-masalah kecil seperti longkang tersumbat atau jalan tak diturap, jalan berlubang, kemajuan daerah tidak mencapai tahap yang diharapkan, harus difahami bahawa ahli-ahli parlimen yang dipilih ini apabila dilantik menjawat jawatan sebagai kabinet, menteri-menteri kabinet, mereka ini fokus utama adalah melaksanakan dasar-dasar kerajaan ataupun menzahirkan dasar-dasar baru bagi memastikan bahawa Malaysia dan rakyatnya akan mendapat manfaat yang lebih baik. Soal kecil seperti longkang tersumbat atau jalan tak berturap, itu pastinya jabatan-jabatan tertentu akan melaksanakan kerana di bawah menteri terdapat agensi-agensi lain yang memantau hal-hal seperti ini. Jadi di dalam hal ini, saya tidak melihat ada seorang pun pemimpin
yang boleh memberi satu warna baru di dalam The Rising Malaysia ataupun Malaysia yang meningkat, kecuali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan kerana saya melihat beliau ataupun Pakatan Harapan, walaupun di dalam Pakatan Harapan atau apa parti sekalipun mempunyai kelemahan, tetapi beliau mempunyai akses kepada seluruh dunia, kepada badan-badan besar di seluruh dunia yang mungkin boleh kita guna pakai untuk negara menciptakan peluang-peluang pekerjaan baru kepada rakyat Malaysia, menciptakan kluster-kluster industri baru seperti industri pertahanan, industri pharmaceutical, industri aviation, industri angkasa dan yang lain-lain. Apa yang saya maksudkan adalah beliau mempunyai kapasiti untuk meraih atau mendapatkan pelabur-pelabur baru dan menciptakan satu peluang bagi rakyat Malaysia, baik ianya dari segi pendidikan, kursus-kursus baru yang boleh anak-anak bangsa mempelajarinya, begitu juga peluang-peluang pekerjaan baru, kerana beliau sendiri sangat terdedah kepada badan-badan atau organisasi antarabangsa, dan beliau juga lebih dikenali daripada pemimpin-pemimpin yang sedia ada di dalam parti apa sekalipun dalam Malaysia. Kewibawaan dan kredibiliti beliau boleh membawa Malaysia ke satu tahap yang akan disegani oleh seluruh dunia. Walau bagaimanapun, saya mengucapkan selamat mengundi dan mudah-mudahan Malaysia dan juga seluruh rakyatnya selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.